Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, bersama saya Nina Rozman dan rakan tugas saya Nabila Khalida dalam Borak Anak Muda BAM kali ini. Nabila, apakah topik perbincangan kita pada jam ini sebenarnya? Okey, hari ini special sikit sebab kita nak berbincang mengenai topik serius sikit sebab bila kita bercakap soal kehidupan, kita berkait rapat dengan soal kesihatan bukan saja dan bercakap mengenai soal kesihatan ini Nina bukan saja mengenai kesihatan fizikal, malah juga kesihatan mental yang alhamdulillah sekarang dah mendapat kesedaran secara meluas. Dan ada juga berpendapat yang mereka sanggup berhabis duit untuk menjaga kesihatan mereka dan mengambil pencegahan awal supaya tak menyesal di kemudian hari. Jadi rasa tak lengkap. Betul, kita nak sentuh setiap aspek ataupun di setiap sisi mengenai sistem kesihatan kita ketika ini dan bagaimana landscape kesihatan kita sejak beberapa tahun kita sudah tentu format atau landscape perubatan kesihatan sudah bertukar sejak negara dilanda pandemik COVID-19 dan kita akan beri tumpuan kepada isu-isu ini. Kita sudah sedia dalam studio ketika ini adalah Dr. Farhan Rusli merupakan pakar perubatan kesihatan awam dan juga Dr. Syafiqah Syamsuri merupakan doktor luar pesisir. Terima kasih doktor kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Apa khabar? Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Selalu kita jumpa doktor tanya kita apa khabar. Okey, sebelum kita mulakan perbincangan kita pada hari ini, mungkin boleh kongsikan sikit kepada penonton-penonton terutama anak muda yang sedang menonton ini sedikit latar belakang pelajaran kedoktoran ini. Jadi saya merupakan pakar perubatan kesihatan awam dan saya punya kekhususan lebih kepada polisi, ekonomi kesihatan dan juga kewangan lah. Jadi saya memberikan tumpuan kepada macam mana polisi itu, dasar itu dibentuk dan juga implementasi dasar-dasar tersebut. Okey, bagaimana Dr. Syafiqah? Okey, so saya sekarang saya bekerja sebagai seorang doktor pesisir luar ataupun offshore doktor. So saya belajar sebelum ni, my degree is actually from Egypt. So afterwards, I served the government for a few years. Then currently, I dah join venture kepada offshore lah. Jarang sebenarnya anak-anak muda datang, doktor datang daripada kalangan anak muda ni sebenarnya kita amat banggalah sehingga kini. Cuma kita ada banyak isu kita nak discuss pasal kesihatan sekarang. Especially menjelang Belanjawan 2023 yang akan dibentangkan Yang Berhormat Perdana Menteri kita nanti pada 24 Februari. Jadi kita nak tahulah sedikit tentang pendapat Dr. Syafiqah sendiri. Kita mulakan Dr. Syafiqah. Apa pendapat Dr. Syafiqah tentang situasi sistem kesihatan khususnya di Malaysia ini sekarang? Sekarang ni kita, saya merasakan ada penambahbaikan, tapi but definitely kita kena ada beberapa isu yang kita kena tackle lah. Bagi saya rasa dah banyak kali diuar-uarkan di social media. Ada 3 benda lah yang saya rasa main thing. Overwork, underpaid as well underappreciated. So saya rasa 3 benda ni kita patut tackle, kita patut atasi supaya anak muda tetap bersemangat dan terus bekerja untuk Malaysia. Betul. Bagaimana pula dengan Dr. Farhan? Dr. Farhan, baru-baru ni sebenarnya saya nak masukkan satu isu. Ada satu isu tengah viral dekat social media Twitter antara salah satu luahan dia mengatakan kerja 14 jam patut dibayar gaji minimum. So ini sebenarnya bila keluar kat social media ini dikira kepada sebagai komplain ataupun isu. Bila dah keluar sebagai komplain isu, kita harus ambil tindakan. So apabila kita harus ambil tindakan, kita nak tengok apa kita boleh faham mengenai situasi ini sebab kita tak nak tengok ia sekadar komplain. Sudah tentu apabila komplain bermakna ia adalah komplain pada sistem dan polisi kesihatan kita sekarang. So bagaimana doktor? Jadi kalau kita nak sebutkan pasal tentang perkara itu, sebenarnya 30 tahun lepas pun kita tidak ada apa-apa perubahan besar pun dalam sistem kesihatan kita. Itu secara jujurlah. For the past 30 years, no such thing as reform. Kalau nak katakan tentang 14 jam dulu, kalau balik ke 2010 masa saya pula houseman, kita orang kerja 36 jam. So for low pay juga. Tapi mungkin pada waktu itu kita mungkin tak ada avenue ataupun cara untuk nak bawa ataupun nak pertengahkanlah isu-isu seperti berikut. Tapi apa yang saya nak ingin letakkan di tengah ini ialah bahawa kita tidak seharusnya mengatakan pada waktu dulu it was worse, so patutnya sekarang you patut bersyukur, patut terima apa yang ada. No. Kalau kita tahu memang ada masalah daripada sistem governance kita, daripada sistem kita pengendalian cara kita, sistem kesihatan kita, cara kita menjaga kebajikan doktor kita dan sebagainya. Jadi kalau kita dah tahu benda itu berlaku, itu menjadi satu tumpuan yang sepatutnya diambil alih bukan oleh menteri, oleh
pegawai-pegawai di dalam kementerian tersebut. Jadi kenapa saya sebut begitu? Kita tak boleh nak letakkan benda ni kepada menteri. Menteri dalam 4 tahun ni dah 4 menteri lain, betul tak? Betul. Jadi yang kekal di dalam itu adalah ketua pengarah kesihatan, timbalan-timbalan ketua pengarah kesihatan, orang-orang di dalam kementerian tersebut kan. Kalau dia tahu masalah ini dah ada, janganlah tunggu menteri untuk tukar. Ya, kita harus ambil langkah-langkah proaktif, and benda-benda ni nak mengatakan tentang kebajikan dan sebagainya, benda-benda mudah. Kenapa masih lagi ada pegawai-pegawai siswazah tidur dekat pantry, tidur dekat atas kerusi, kan? Ada yang separuh tu tak boleh tidur. Mereka mengatakan, oh ini shift work. Tapi kita tak bolehlah mengatakan shift work itu awak tidak boleh berduduk selama 14 jam dan bergerak, because it's very intense work. Dan kenapa benda ni kita kena sangat-sangat utamakan? Because if the doctors are not functioning, yang akan dapat the back end of it is the patient. Pesakit-pesakit. You, me, bila kita pergi, mak bapak kita, ya, atuk nenek kita, nak ke kita pergi jumpa doktor, doktor tu penat, burn out. Kan? You nak tak doktor macam tu treat your parents? Mesti tak nak kan? Doktor pun manusia juga. Ya, betul. So kenapa kita tak boleh provide a cohesive working environment? Dan benda ni bukanlah sesuatu perkara yang baru. Tanya mana-mana doktor pun, mereka akan tahu benda ni memang dah lama. It's a systemic failure in the governance. So basically kita nak tahu jugalah what went wrong, kenapa benda ni boleh berlaku. Kita boleh tunjuk tuding jari kepada kerajaan, tapi mungkin apa lagi lain dari segi, adakah kita punya sistem pendidikan juga terlibat atau bagaimana? Saya rasa di dalam website KKM sendiri ada menunjukkan berapa banyak allowance waktu bekerja on call kita, which you have to put in mind. Waktu on call tu sebenarnya it start from you masuk hari ni 8 pagi. You punya hakiki habis pukul 5 petang. So jadinya daripada you start on call, ada certain jabatan you have to take the referral. Maksudnya on call you have to take the referral. Maksudnya rujukan daripada department lain ataupun hospital lain. Ada department yang perlu start ambil call tu daripada pukul 8 pagi sehingga keesokan harinya pukul 8 pagi. And then bila dia dah habis 8 pagi tu, dia kena continue dia punya kerja hakiki sehingga 5 petang. That means it's actually more than 24 hours. Does it? Are you willing to have a doctor who work more than 24 hours to take care of you and being paid at the minimum? Betul. Saya rasa it's been the numbers has been, I mean the allowance yang diberikan sebenarnya tidak setimpal dengan kadar inflasi, harga barang and so on. You have to take care of the doctors before dia boleh bagi serve to our people. Patients. Dan banyak fokus, diorang berikan fokus tu banyak kepada houseman kan. Tapi kalau you tengok, it's actually the whole entirety of the food chain lah. Bermakna you kena tengok daripada pegawai perubatan siswazah ataupun houseman, medical officer, pegawai perubatan sehingga ke pakar. Sebenarnya underpaid, overwork ni dia berterusan daripada bawah sampai ke atas. Kalau you tengok pasal pakar kan, kemungkinan banyak pakar-pakar di luar sana gaji mereka kalau mereka keluar ke swasta adalah 10 kali ganda ataupun 5 hingga 8 kali ganda lagi banyak daripada kalau dia stay dekat dalam kerajaan. Dan setiap kali kita membentangkan ataupun kita membawa perkara ini kepada pihak atasan mengatakan kenapa tak nak bayar pakar ni lebih? Sebab apa yang berlaku di dalam sistem kerajaan sekarang? Kita train pakar. Pakar tu kita dah bagi dia latihan, hantar dia belajar untuk 4 tahun. Lepas tu ada some tu kita hantar pergi subspecialty semua dan sebagainya. Selepas itu, bila dia balik, dia frustrated. Kadang-kadang kita train pakar tapi equipment di hospital, kekurangan kelengkapan tak cukup. Mungkin di hospital tu ada satu skop, betul. Tapi sebenarnya kita ada banyak lagi pakar yang boleh buat tu. Itu pun menunjukkan bahawa nanti pesakit kena tunggu lebih lama, 6 bulan, 9 bulan dan sebagainya. Dan apa jadi selepas itu? Ialah pakar-pakar ni dah lama-lama dia jadi frustrated. Dia tak boleh nak expand, dia tak boleh nak grow dalam career dia kan. Dan datanglah hospital-hospital swasta ni offer, I can pay you 5 kali ganda. Sebagai seseorang, adakah kita memikirkan bahawa eloklah ambil 5 kali ganda. Tapi ramai sebenarnya doktor-doktor pakar ini dia rasa sayang nak tinggalkan kerajaan sebab kita tahu ramai lagi rakyat di luar sana tak ada akses kepada rawatan-rawatan swasta. Tapi bila kita nak pertengahkan, naikkanlah allowance pakar. Sebab kita kata tak naik gaji, kenapa? Sebab setiap kali kita kata naik gaji, dia kata ia berkait dengan Jabatan Perkhidmatan Awam. Kita kena ikut grade, ada salary scale dan sebagainya. Tetapi allowance tidak. Allowance itu adalah satu peruntukan yang boleh diubah suai pada bila-bila waktu. Tak salah dia naikkan allowance clinical pakar tu 5 kali ganda. Dan orang akan rasa, oi banyaknya nak naik sampai 5 kali ganda allowance clinical pakar tu. Tak.
sebenarnya apa yang mereka dapat balik in return, kalau pergi ke swasta, dia orang kena bayar 10 kali ganda daripada banyak daripada itu. Jadi saya rasa perkara-perkara ini dalam bajet, kalau kita ceritakan tentang belanjawan 2023 dan sebagainya, kita harus tengok macam mana kita nak kekalkan. Kan kita nak dengar tentang menteri nak bentangkan white paper reformasi kesihatan, nak buat sistem reformasi kesihatan baru, nak buat hospital cantik banyak, dia nak tambah katil banyak-banyak. Apa guna kalau you ada infrastruktur first world tapi semua pakar-pakar first world you ni semua keluar daripada sistem kerajaan. So you akan ada banyak bangunan cantik tapi tak ada servis yang mantap. Itulah yang menjadi masalah nanti. Betul, semua keluar, tak ada servis yang mantap. Dan servis yang mantap tu ya adalah antara perkara yang kita perlu sekarang. Sebab kalau kita tengok situasi dekat Turki, Syria, gempa bumi ini adalah satu bencana, semua orang akan terlibat. Dia mungkin lebih tinggi sikit kesan dia kepada rakyat di sana, sebab kalau bencana efek dia tak teruk, tapi kalau bencana banjir tak teruk, tapi gempa bumi lagi teruk, semua yang terlibat. Tapi lagi problem dia ajar kita situasi ini sebab apabila gempa bumi, semua kawasan dahsyat runtuh semua. Lepas tu even ini ia mengganggu bekalan ataupun bekalan saluran dana kesihatan, rawatan kepada orang-orang yang sakit. So kadang-kadang bantuan tu nak sampai lagi 2-3 minggu. Dan perkara ini apa yang berlaku kat negara orang, kita kena ambil tibar supaya betapa pentingnya kita punya kesihatan punya sistem tu untuk kita kukuhkan lagi. Jadi bagaimana sistem kesihatan kita ketika ini, Dr. Syafiqah, kalau kita tengok kenapa kekurangan pakar ini ada sebabkan diorang kurang allowance, kurang ni. Jadi macam mana kalau kita nak tambahkan balik minat mereka? Sebab saya tengok kita sekarang doktor muda kurang. Memang sangat-sangat kurang macam cakap tadi sebab allowance, so rantaian berefek daripada doktor ke pakar atas. Jadi bagaimana? Okey, bagi saya macam Dr. Farhan, mungkin Dr. Farhan been blessed sebagai permanent position lah. Macam saya sebenarnya salah seorang daripada doktor kontrak. Okey. So doktor kontrak started since 2016, but pada awal ketikanya tu kita dijanjikan akan ada extension, akan ada semua kebanyakan doktor ni kita punya aim, kita punya end goal kita nak jadi pakar dalam klinikal semua benda tu. Tapi setelah bila kita dah habis, mula-mula dia akan bagi the contract would be 3+2 lah. 3 untuk housemanship, which is kalau ada any extension ataupun tu, and then another 2 years untuk menjadi medical officer atau pegawai perubatan. So bila dia buat 3+2 and then what's next? Pada ketika itu kita memang we are clueless dengan apa our next step. Sedangkan sebelum ini, kalau kata penjawatan tu adalah tetap, they are very clear. Ke mana selepas ini? Saya nak sambung pakar, saya nak sambung ni, saya layak. Tapi masalahnya untuk kami, doktor kontrak, benda tu unclear. So bila dah ni, tapi bila kita pergi interview untuk penjawatan tetap, tiba-tiba kita tak dapat, kita masih di kontrak ataupun kita diletakkan sebagai simpanan. So there's no clear cut for them to untuk bagi tahu kalau kita ada benda ni, okay, the high chances for you to become the tak secure. Betul. Dia macam an oxymoron me situation tau. Kalau fikirkan kan, di mana kebijaksanaan dia bila kita mewawarkan kepada kita punya negara, kata negara Malaysia tak cukup pakar. Tapi kita membuatkan semua cara yang paling susah sekali untuk menjadikan doktor kita pakar. Sampai ke tahap sekarang kita dah bincangkan kemungkinan kita kena ambil doktor-doktor pakar daripada luar negara. Sedangkan kita ada talent pool kat sini. Dan pelik ke kalau proses ini berlaku, ramai daripada kita punya talent pool kita ni keluar ke Singapura, keluar ke Australia, keluar ke UK dan sebagainya. Saya tak menyalahkan mereka sebab career progression itu tak clear. Cuba you kena letakkan satu sistem di mana kalau anda ingin menjadi sesuatu doktor kontrak, nak tukar kepada permanent, inilah kriteria yang kita dah set. Fixed set of criteria. Kalau anda fulfill, lepas tu apakah pathway yang seterusnya? Kalau nak bond mereka untuk 20 tahun pun apakah, tak menjadi masalah. Kerana semua yang menjadi doktor ingin berkhidmat. Tetapi mereka tidak mahu berkhidmat dalam ketakutan. Dalam masa 2 tahun, adakah aku akan dipecat? Kan, kita nak berkhidmat dengan sepenuhnya. Dan kita tahu kalau kita berkhidmat, akan ada ganjaran daripada segi pangkat, daripada segi kepakaran, daripada segi allowance dan sebagainya. Pada suatu masa, doktor yang dah mendapat permanent tu ataupun doktor daripada housemanship
tukar kepada kontrak, betulkan saya kalau salah, gaji pegawai perubatan kontrak itu lagi rendah daripada gaji houseman yang dia masuk entry level tu. Jadi Sangat tak which is menguntungkan. Which is true. Realitinya. Ini adalah realitinya. Lagi you naik pangkat, lagi kurang gaji you. Jadi di mana kebijaksanaannya di situ? Jadi benda ni saya rasa kita tak payahlah nak menggunakan perkataan-perkataan complicated ataupun nak menjawab perkara-perkara ini dengan kita telah mengaturkan dasar lah ni. No. Bottom line is simple. What are you doing? Kan? Itu soalan dia. Doktor-doktor ni tanya soalan yang sama. Apa yang kamu buat? Takkanlah benda ni kamu tak tahu sebab you went through the same pathway. Takkan kita nak kena ajar you balik benda yang you dah lalui. So you patutnya dengan harapannya doktor-doktor baru, doktor-doktor muda, pakar-pakar muda ni semua, we expect top management dapat memahami sebab mereka dah lalui benda yang sama. Menjaga kebajikan kita. Rupanya tidak. Ia adalah terbalik. Ya. As we progress, the healthcare system in the country is going backwards. Mungkin brain drain pakar-pakar especially dalam sektor kesihatan ni mereka memilih untuk keluar negara. Jadi macam mana nak prevent daripada itu berlaku dan juga nak menambahbaikanlah tentang ini supaya mengelakkan kita punya kehilangan pakar dekat Malaysia ni. So bagi saya dia berbalik kepada tiga isu yang kita cakap tadi lah, overwork, underpaid as well as underappreciated. So bila contohnya pada awal tadi saya ada terangkan yang kita ada external papers, doktor-doktor ni mengambil inisiatif sendiri menggunakan poket wang sendiri untuk mengambil external papers semua, which been recognized worldwide. So negara jiran ataupun banyak tawaran yang lebih menarik di luar. Contohnya dia dapat memandangkan paper tu di recognized worldwide, so diorang hanya ambil je. Dia pergi ambil doktor kita. Dan ada banyak insentif yang diberikan. Contohnya di negara jiran lah yang terdekat dengan kita. Yes. So the healthcare worker is actually being protected with maximum working hours. So maksudnya you kerja until certain time of period, you dah tak boleh buat on call, you tak boleh buat apa. You should rest. After you dah buat on call apa semua, you should have gap. You tak bekerja tu berapa jam. Semua benda tu. Jaga mental kesihatan pekerja. Yes, semua tu dicatat lah. Benda tu dicatat dan saya kalau tak silap saya dia dah jawab dalam Parlimen Singapura sendirilah. Benda tu ada ditanya dan dijawab bertulis. So semua benda ni boleh membantu. Satulah kita as a doctor kita nak work life balance saya soalah. Work life balance dengan mental health kita pun kena jaga juga. So benda-benda inilah yang contribute selain daripada gaji yang menarik dan juga working environment yang lebih sihat. Betul. Kalau doktor-doktor kita sendiri, doktor pakar kita dalam keadaan sihat, dalam keadaan mental health yang baik, sudah tentu dia akan memberi kesan ataupun perkhidmatan yang sama dengan mental health dia kepada pesakit. Lepas tu ataupun kita nak tanya kepada Dr. Farhan. Dr. Farhan, apakah yang kita balik adalah antara 3 core issue seperti yang Dr. Syafiqah dengan Dr. Farhan cakapkan tadi, iaitu overwork, underappreciate dengan underpaid. So benda 3 ni, apa inisiatif yang doktor dapat lihat yang kita boleh terapkan ataupun kita boleh laksanakan segera untuk kita lawan 3 core ni yang doktor dapat saksikan daripada negara-negara lain? Jadi kita sebutlah tentang inisiatif yang dilakukan di dalam negara kita dulu. Saya rasa perkara pertama yang saya rasa yang kita harus memberikan where we say where it's due lah. Maknanya credit where credit is due. To understand and they also acknowledge that there is a problem in the system. Itu perkara pertama, tetapi kalau kita acknowledge je, benda itu tak bagus. Alright? Kita harus mengambil iktibar daripada negara-negara lain, daripada negara-negara barat. Saya punya pemahaman macam ni. Sibuk kita mengambil dana daripada cukai dan sebagainya untuk menghantar anak-anak muda pergi ke negara Great Britain, pergi ke Ireland, pergi ke negara US untuk belajar. Ya, bila balik mereka ni ada idea dan juga cara mindset daripada negara-negara tersebut. Dia balik dia nak implement dekat dalam negara kita. Lepas tu dia kata apa? Itu dekat negara luar boleh lah. Jadi kalau kita tidak mahu mengambil apa yang baik daripada negara-negara luar ini, kenapa kita hantar anak muda kita belajar luar jauh-jauh? Bukankah dia punya prinsip untuk menghantar mereka ini ke luar negara untuk belajar, untuk mengambil iktibar apakah perkara-perkara yang bagus daripada negara-negara luar tu untuk bawa masuk ke sini. Dekat luar, lepas pukul 5 petang tak ada siapa yang akan call daripada office.
Ya, tak ada siapa yang akan cari. Tetapi kalau tengok WhatsApp di dalam sistem kerajaan ke apa, pukul 3 pagi, 4 pagi pun benda itu masih berterusan. Ya. Perkara itu masih ditanya. Sedangkan kalau kita tengok macam pasca-pasca Syuhazah ataupun houseman kita, pada hari dia annual leave ataupun hari cuti ataupun itu memang hari off day dia, ya, hari off day dia selepas dia bekerja malam, kalau pada hari itu dia ada assessment, hari itu dia ada CME ataupun kita panggil training apa ke, dia harus datang. Tetapi hari cuti itu tidak digantikan. Jadi bila masa dia nak rehat? Lepas tu kita sibuk mengatakan, anak-anak muda, doktor-doktor muda sekarang ni semua lemah. Tidak. Kita sebenarnya yang membuatkan situasi itu menjadi kepada mereka. Dan kalau kita tak faham perkara ini, dalam masa satu generasi, saya tak pelik kalau semua doktor-doktor di negara kita ini semua datang daripada Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka. Kerana apa? Kerana semua doktor di dalam Malaysia yang berwarga negara Malaysia semua keluar kerja di Australia, di Singapura dan di UK dan di Ireland. Dan perkara ini tengah berlaku. Sekarang banyak keluar ke swasta. Saya rasa saya tak jangkakan dalam masa terdekat ni ramai akan keluar ke negara lain. Kenapa apa? Dekat Malaysia ni dia pelik. Kalau you dekat dalam Malaysia, you doktor dalam Malaysia, sumpah seranah macam mana pun, you tak akan betul. Dan apa sekali benda yang you lakukan ataupun apa sekali contribution yang you buat, kan? You tak akan di-recognize. Tapi the moment you buat sesuatu sebenarnya kecil berbanding apa doktor-doktor di dalam negara kita ni capai. Ya, macam kita cerita tentang Dr. Amalina Bakri di UK. Apa yang dia lakukan di situ sebenarnya ada beratus-ratus lagi orang yang lakukan yang lebih hebat daripada dia sebenarnya berada di dalam negara kita. Ada di HKL, ada di HUITM. Cuma tak ada tetapi recognition dia pergi balik kepada dia. Oh, bagus. Malaysian born doctor ataupun Malaysian born doctor in Australia buat macam ni. Padahal talent-talent lain tu ada dekat dalam Malaysia, langsung tak dipandang. Ya. Dan inilah sebenarnya perkara yang saya ingin tarikkanlah perhatian. Kalau you sendiri tak recognize di dalam keluarga kita ni sendiri, siapakah membantu sebenarnya yang tengah memegang tebing-tebing kesihatan di dalam negara kita ni, kalau orang-orang itu you tak appreciate, lama-lama dia tak peduli pasal tebing. Merajuk dia terus. Keluar. Dia pun merajuk, give up. dia keluar. Sebab dia kata apa? Baik aku keluar. Bila aku keluar, negara lagilah. Tak lama lagi, dia akan bagi aku datuk. Daripada negara luar kan, apa kan. Kita balik, dia recognize kan. Talent is outside. Betul. The recognition is outside. Dalam negara ni, seumpama kita ni macam sampah. Dia tak nak pandang pun. Ya? Sebab dalam mentality di dalam kementerian, kebanyakannya, you are replaceable. Alah, you quit, esok ada pakar lain. You quit, esok I ganti dengan doktor lain. Houseman, 5 quit, tak apa. Ada 5 lagi houseman nak masuk kerja. Tapi kalau sistem ni dibuat and dia tak tukarkan system of governance ni, pada satu masa, you tak ada orang dah you nak replace. Kita hilang sumber-sumber kita. Sumber tenaga itu. Itulah benda paling penting sekali. Modal insan you dah bina yang sekian lama ni, kalau you tak jaga, percayalah, mereka akan keluar. Dan mereka akan ikut jejak Nabi. Kalau di tempat sendiri tidak mahu menerima anda, baiklah kita berhijrah ke tempat lain yang akan mengambil kita. Ini sangat merugikan kita sebagai negara. Lagi-lagi kita perlukan lagi doktor-doktor, pakar-pakar daripada anak muda especially. Mula daripada sekarang. Jadi apakah harapan Dr. Syafiqah menerusi Belanjawan 2023 yang akan dibentangkan ini? Mental issue. Tadi sebab kita tahu, sebab penting untuk kita teliti benda ni. Sebab kita dah bekerja long hours dengan underappreciated, dengan underpaid. Jadi kesihatan mental doktor itu sendiri, ada tak sources dari segi bantuan yang pakar doktor yang bukan dari segi yang menjaga mental health ni yang boleh cari help? Ke mereka ada sediakan, pihak hospital sediakan atau macam mana? Benda servis tu ada, perkhidmatan tu ada. Kita ada support daripada psikiatri punya department lah. Psikiatri department dia ada menganjurkan program dan juga support group untuk doktor. Kalau kata dia ada hotline number, if you think you are overwhelmed, straight away give a call and so on. Tapi masalahnya untuk pelaksanaan dia itulah stigma masih ada walaupun di dalam kalangan healthcare worker. Kalau seseorang doktor pakar siswazah ataupun houseman ni mencari rawatan ataupun seeking help because dia dah burn out ke semua dan dalam rekod dia tertulis dan sebagainya semua. Soalan saya simple. Adakah perkara ini akan menjejaskan dia punya chances of getting into permanent basis? Yes, that is one of kita the things tahu. that kita Jadi kalau kita promote, kita encourage people to seek help, tapi they are punished for that help-seeking behaviour, you're going to create a very toxic environment. Dan perkara ini, sebab itu saya katakan, segala benda yang dalam Kementerian Kesihatan ini ingin laksanakan, terutamanya berkait dengan pejawatan dan sebagainya, ia harus telus, dia harus very transparent.
Kalau dia tidak buat begitu, orang akan ada mistrust in the system. Kalau doktor mistrust in the system, patients akan mistrust in the system. Dan betul lah apa yang dikatakan oleh pakar-pakar juga yang lain, tak lama lagi sistem kesihatan di negara kita ini akan hancur. Betul, itu adalah antara perkara yang kita nak elakkan sebenarnya. Betul. Jadi kita berbahagikan berapa minit lagi kita nak minta kedua-dua harapan Dr. Farhan dengan Dr. Syafiqah sekali. Apakah harapan terhadap Belanjawan 2023 ni agar kita dapat upgrade sistem kesihatan kita? Bagi saya, kerajaan perlu melihat sebab sektor kesihatan sebenarnya adalah sektor servis. So mereka perlu melihat sebenarnya human resource is actually the biggest asset dalam sistem. Itulah kekayaan sebenar dalam hidup betul. Selain duit. You have to do whatever you need to do untuk retain segala talent yang kita ada. Sebab kita adalah satu negara yang kita ada talent, anak muda yang sangat kita tetap setia dengan negara walaupun keadaan yang sukar. Masa COVID kita give back kepada negara yes, kita. Exactly. Kan? Walaupun the working environment kata macam sangat teruk apa tu, kita tetap ada. Cuma kita tak nak sampai satu tahap dia dah give up dan dia keluar. Pada saya pula, kalau kita tengokkan data yang mengatakan 30 top student dengan Universiti Melaya student akan ke Singapura. Kita harus make sure sasaran kita biar 30 top Singapore student yang nak masuk ke dalam negara Malaysia. Kerana mereka ingin masuk, kerana kita punya working environment yang bagus, remuneration of pay yang sangat elok. Dan saya rasa untuk belanjawan ini, mereka harus memikirkan dengan secara benar-benar. Kalau mereka rasa salah satu masalah ialah tentang pembayaran gaji ataupun allowance dan sebagainya, buat apa yang sistem kehakiman buat. Yang mereka keluar daripada sistem JPE tersebut di mana mereka ada sistem remuneration mereka sendiri untuk mengelakkan daripada rasuah dan sebagainya. Sebab itu hakim-hakim diberikan gaji yang agak tinggi dan sebagainya lah untuk memberikan mereka satu remuneration yang setimpal dengan harga kerja dia. Kalau you boleh appreciate a certain sector, kenapa kita tak boleh appreciate sektor-sektor kesihatan dan sebagainya? Dan kepada saya, ini bukan hanya tertaluk kepada doktor-doktor, ini terjatuh kepada juga jururawat kita dan sebagainya di mana gaji mereka 1,600, 1,700, campur allowance tak sampai 1,900 dan sebagainya. Dan mereka keluar ke Saudi dan talent pool kita makin lama makin surut. Dan pada satu tahap, kita tidak akan ada lagi talent pool dan pada waktu itu kita memang akan ada masalah yang kita tidak boleh reverse. Jadi untuk 2023 ni belanjawan ini, Perdana Menteri kita kalau betul dengan slogan reformasi dia, reformasi kesihatan harus dilaksanakan pada bulan ini. Betul, itu antara isu yang perkongsian yang menarik oleh Dr. Syafiqah dengan Dr. Farhan. Sudah tentu saya dan Nabila amat suka perbincangan ini, nak ucapkan terima kasih. Sudah tentu kita perlu apa yang dikongsikan oleh Dr. Syafiqah dengan Dr. Farhan tadi, apa yang kita perlu teliti adalah kita perlu listkan apa, kenal pasti dan faham apa cabaran dia dan senaraikan juga apa usaha-usaha yang boleh dilakukan saja. Dan kita perlu ada ataupun slogan seperti yang doktor-doktor cakap tadi ataupun misi visi, dan kita listkan misi visi ni dan Malaysia perlu jadi visi misi itu, baru kita dapat attract lagi kepakaran untuk tarik perhatian mereka untuk datang ke Malaysia. Dan sebab sesungguhnya anak muda ni merupakan aspirasi pembangunan negara kita Malaysia. Jadi sudah tentu sekali lagi diucapkan kepada Dr. Farhan dan juga Dr. Syafiqah kerana sudah diluangkan masa bersama kami. Saya Nabila Khalida dan Lina Rozman. Salam hormat.